Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Helda dalam mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari bab 3 dalam lukisan grafik komunikasi teknikal tingkatan 5, bab 3 iaitu lukisan terbantu komputer LTK. Kita pergi kepada bahagian yang kedua. Sebelum ni cikgu dah terangkan bahagian pertama untuk LTK. Sekarang kita masuk bahagian yang kedua iaitu 3.4, melukis rajah bongkah menggunakan perisian LTK. Rajah bongkah di sini bermaksud lukisan isometri lah, lukisan isometri. Baik, kita pergi kepada kita pergi kepada AutoCAD. Okey, ini adalah paparan bagi AutoCAD, lukisan terbantu komputer. Jadi kita nak mula melukis bongkah, jadi kita buka dahulu new file yang baru, kita buka file yang baru. Kemudian kita pilih akad ISO ni, kemudian pergi dekat tempat open, sebelah dia ada anak panah kecil, klik anak panah tu, kita pilih open with no template matrix. Okey, yang ni. Sebab yang ni dia dah setting siap-siap dalam bentuk milimeter. Dalam bentuk milimeter. Jadi kita tak perlu nak setting dah. Kita tak perlu setting dah untuk matrix. Sebab dia dah automatik. Baik, sekarang kita dah ada paparan tertingkap bagi bagi aplikasi AutoCAD. Okey. Jadi kita nak lukis, sebenarnya kita tengok dulu lukisan kita nak lukis apa sebenarnya. Kita buka PowerPoint ni. Okey, ini dia. Kita nak lukis bongkah dalam bentuk lukisan isometri ini ke dalam AutoCAD. Okay, macam mana kita nak lukis bongkah tersebut? Okay, pertama sekali kita kena setting dahululah. Kita setting dulu dekat tempat layer ni. Okay, kita tengok sini, kita klik dekat sini, kita akan nampak ada satu je layer. Kan ada satu saja. Jadi kita nak kena setting beberapa layer sebenarnya. Jadi kita pergi dekat layer properties. Okay, klik layers property ni, dia akan keluar macam ni. Okay, kita pergi dekat new layer, yang ni new layer yang kalau orange ni, kita klik new layer. Okey, dia keluar layer yang pertama. Kita type di sini garis untuk objek lah. Kita type OBJEK object. Okey, objek. Okey, kemudian kita klik lagi new layer. Kali ni kita type binaan. Ini untuk garisan binaan. Kemudian type lagi yang ini untuk garisan tengah ataupun center lah, CENTER, center. Kemudian yang ni satu lagi untuk dimensi. Okey, dimensi. Okey, kita dah ada 4 layer ni, objek, binaan, center dan dimensi. Untuk objek kita akan pakai line type continuous. Line width dia mestilah klik di situ 0.5 mm. Kita pilih 0.5 mm. Kemudian untuk binaan kita pilih 0.3. Okey. Untuk center kita pakai 0.18. Begitu juga dengan dimensi 0.18. Okey, kemudian untuk objek kita kekalkan warna dia original. Kemudian binaan kita boleh tukarlah color lain supaya tak keliru dengan garisan objek nanti. Kita pilihlah warna merah ni. Okey. Kemudian center kita pilih warna cyan. Kemudian dimensi kita pilih warna klik. Okey. Dimensi kita pilih warna kuning. Okey dah. Kemudian untuk objek dia garisan teruslah, continuous, binaan pun sama. Center kena tukar. Center kita kena ambil center, pilih dekat lot. Okey, cari center. Okey, kita ada 3 ni. Center yang pertama, kemudian center yang kedua dan center 2 kali X2 ni. Okey, kita pilihlah antara yang 3 ni yang mana. Cikgu pilih yang tengah ni. Kemudian okey.
klik dekat center tu, kemudian okey. Sekarang kita dah ada kat sini nama dia center tu kan. Okey, kemudian untuk dimensi kita pakai continuous jugalah. Okey, yang lain dah tak ada. Okey, dah cukup. Kita dah ada 4 layer kat sini kan. So kita pangkah. Kita keluar, kita klik kat sini. Tengok dah ada 4 layer baru kan. Kalau tadi ada atas ni je satu kan. Sekarang dah ada 4 sebab kita dah bina tadi. Okey, sekarang sebelum kita lukis, kita setting dulu dekat format. Kita check dulu sebab tadi kita dah pilih apa untuk metrik kan. Jadi kita try tengok dekat unit. Okey dah, dia dah dalam unit millimeters. Kemudian precision kita tukar kepada kosong sahaja, tak perlu ada point-point. Okey, kemudian okey. Kemudian kita pergi lagi dekat format, kita setting siap-siap untuk text style. Text style kita pilih yang standard untuk AutoCAD iaitu area. Kita pilih area lah standard. Ni area. Kemudian size tulisan 3 mm. Type saja 3. Kemudian apply. Kemudian close. Okey. Okey, dah setting untuk setting untuk text. Sekarang kita setting pula untuk dimensi. Okey, dimension style. Okay, untuk dimension kita pergi dekat modified. Okey, kemudian pilih dekat line dulu, line tempat salah satu, lines. Color tadi, color untuk dimensi, maksud garisan dimensi, color dia ni lah, by layer lah. Tadi kita dah pilih color hijau tadi kan. Kemudian jenis pun by layer, dia punya ketebalan pun by layer kita dah pilih tadi. Kemudian extend ni tak perlu, baseline spacing. Kemudian extension line, okay, garisan tambahan. Yang ni kita pilih warna lain. Kita pilihlah warna magenta. Okey, kemudian line tu tak perlu ubah. Pergi kepada symbol and arrows pula. Ni kita pakai close fit. Untuk symbol and arrows ni kita banyak sebenarnya. Ada banyak jenis kepala nak panah tu. Ada yang bentuk segitiga tu, ada bentuk bulat, ada yang bentuk macam-macam jenis segi empat pun ada. Okey, jadi kita pilih yang standard close fill ni. Kemudian arrow size 2.5 lah, kita pilih 2.5. Kemudian break size tak perlu ubah lagi. Okey, pergi pada text. Text style standard. Text color kita pilih sebab dekat layer tadi kita tak setting. Jadi text color kita pilih warna biru lah, blue. Okey. Hak ni fill color tak perlu. Okey, tinggi dia 3 dah set dah. Okey dah. Vertical text replace. Okey, kedudukan text. Okey, yang ni kita buat center. Center maksudnya kita punya nombor ukuran tadi duduk tengah-tengah garisan dimensi. Kalau duduk atas tadi, above tadi tu kat atas. Kalau above, atas. Kalau center, kalau below ni di bawah. Macam tu. Selalu kita pakai center lah kan, tengah-tengah. Kemudian horizontal pun sama. Kemudian hak ni left to right. Okay, offset from dimension line. Dia tak perlu buat tu. Kita pergi kepada yang ni. Okay, hak ni text alignment ni. Kalau kita pilih horizontal, dia akan jadi macam tu. Yang ni sebenarnya kalau kita tengok, kita belajar dah masa tingkatan 4 hari tu, dimensi dia ada 2 sistem kan. Sistem satu terjajar, satu lagi sistem eka arah. Okey, yang ni sebenarnya di mana dia punya nombor ukuran ni duduk menegak sahaja kan, menegak sahaja dalam keadaan horizontal. Ini walaupun garisan dia mengufuk ke, menegak ke, dia punya tulisan tetap horizontal. Ini adalah eka arah. Yang ini adalah sistem eka arah. Kalau yang ni satu lagi ni, yang ini adalah sistem terjajar. Di mana ukuran nombor tu dia mengikut dimension line ni, dia mengikut garisan dimensi. Kalau garisan dimensi sengit lah nombor tu. Kalau garisan dimensi dia menegak, dia pun tertonggeng macam ni juga.
Macam tu. Yang ni kita setting align with dimension line. Okay, kita setting sini sebab soalan kita nak dalam bentuk terjajar, sistem terjajar. Okay, kemudian pergi kepada fit, tak perlu ubah. Primary unit. Okay, hak ni kita tukar precision saja, kita jadikan dia kosong sahaja, tak perlu ada point-point. Kemudian yang lain tak perlu ubah, yang ni pun tak perlu ubah, yang ni pun tak perlu ubah. Okay, jadi dah setting semua okay saja. Dan set current, close. Okay, dah, kita dah setting dah untuk dimensi. Sekarang kita dah boleh mula melukis. Kita pergi kepada garisan objek. Kita pilih objek. Kita pilih layer untuk objek. Kemudian kita pilih line. Okay, sekarang kita nak lukis garisan. Tengok sekejap gambar rajah kita macam mana. Ni kita nak lukis garisan ni dulu, hak bawah. Kita lukis belah sini dulu Dah habis belah sini baru kita lukis belah satu lagi. Okay, belah sini bentuk dia macam tangga kan. Yang ni 70, yang ni pun 70. Ni ukuran ni 70 kan. Okay, ni 70, yang ni pun 70. Hak ni naik atas 20, yang ni naik atas 10. Kemudian ukuran daripada sini ke sini sama dengan hak ni, sama dengan jejari bulatan hak ni, radius 30. Bermakna ukuran daripada sini ke sini 30 lah. Kalau hak ni ke sini 30, bermakna hak bawah ni, tangga bawah ni lagi panjang 40 lah. Sebab total dia 70. Okey, kita lukis. Kita dah ada objek, kita pilih line. Okey, pilih je kat mana-mana. Okey, sebelum tu set. Kita matikan dulu. Delete dulu. Okey, sebelum kita melukis, kita untuk isometri kita kena setting dulu dekat tempat ni isometric drafting ni. Sekarang dekat iso draft ni kita punya isometric drafting dalam keadaan off. Okey, jadi kita kena on dia dahulu. Kita kena onkan dia dulu baru kita boleh melukis untuk lukisan isometri. Okey, kita kena on dia. Kita on. Sekarang dia yang ni dia punya cursor kan macam tu kan. Kalau putih macam tu kan. Okey, kalau kita on, dia dah bertukar warna, dah jadi macam tu untuk isometri. Sebenarnya kalau kita klik dekat anak panah kecil tepi ni, sebenarnya ada 3 arahan untuk isoplane ni. Dia ada isoplane left, isoplane top, isoplane right. Left ni untuk kita lukis garisan garisan yang bersudut yang khas untuk pandangan sebelah kiri. Kalau top ni pandangan sebelah atas. Isoplane right ni untuk sebelah kanan. Okey, yang ni kita boleh pilih lah nak hak mana yang bersesuaian dengan kita punya lukisan nanti. Lepas tu selain daripada hak klik di sini, kita boleh juga terus adjust. Kita boleh juga adjust ni pada keyboard sebenarnya. Dekat keyboard kita tekan saja F5. Kita tekan F5, kita boleh tukar terus sama ada nak top, right ataupun left. Kita boleh tekan terus pada keyboard, tekan dekat F5 saja. Okey. Okey, sekarang kita dah tahu tentang isoplane ni, jadi kita terus melukis. Dah klik objek tadi, pergi dekat line. Okey. Klik di situ, sebenarnya kita nak naik kat sini 70 tadi kan. Okey, kita ni auto mode ni kita on kan supaya kita punya garisan tak lari. Dia pergi sini, dia akan turun bawah pun dia tetap dalam keadaan mode isometri yang 30 darjah tu. Okey. Jadi kita tekan tadi kita punya garisan ni adalah 70. Jadi type saja 70, enter. Okey, dah dapat macam tu. Kemudian naik ke atas. Tengok gambar tadi. Okey, yang ni 70, kemudian naik atas 20, kemudian undur balik 30 kan. Kemudian 10, 40, 10. Okey. Okey, naik ke atas tadi 20, type saja 20, enter. Ke bawah 30, enter. Kemudian ke bawah balik 10, enter. Ke sini 40, enter. Dan pergi ke hujung yang last kali, enter. Dah. Okay, sekarang kita dah dapat bentuk macam tu. Okey. Kemudian kita dah dapat hak ni kan. Ni pandangan hak sebelah kiri kita dah dapat dah. Dan ni kita nak buat hak ni pula. Pandangan hak belah kanan. Okay, pandangan belah kanan ni kita pergi dekat objek juga, kemudian kita tekan line.
Kita klik dekat tempat ni. Kalau yang kita punya arahan isoplane kita left, kita nak pergi buat garisan untuk belah kiri, dia macam tak mau. Bila tak mau, kita tukar je lah. Nak klik kat sini dekat toolbar ni pun boleh, ataupun kita tukar saja dekat F5. Klik F5. Dah jadi. Klik sekali F5 dia dah jadi macam ni. Jadi kita dah boleh naik ke sebelah kanan. Dia dah dalam keadaan darjah. Okey, type je 70 sebab ukuran dia 70, enter. Macam tu. Kemudian dah naik atas balik, klik balik F5 tadi. Okey, klik F5, dia dah okey. Dia naik ke atas berapa balik ni? Dia naik ke atas, okey 10. Okey 10. Okey. Naik ke atas, type 10, enter. Kemudian dia mana tadi? Belum, okey. 1010 dan enter. Okey, enter. Kemudian mai ke sini. Sambung terus. Enter. Dah. Okey, kemudian lah ni kita nak buat garisan yang sini pula, kita copy saja sebenarnya. Kita copy saja dari sini. Kita pergi arahan copy. Klik garisan yang kita nak copy, enter, pilih ujung yang kita nak tarik dan di mana kita nak tarik. Yang ni sebab dia macam tak mau ikut arahan, so kita klik F5. Macam tu. Dah dapat. Kemudian atas satu lagi. Atas pun kita nak copy juga. Klik F5 dulu. Okey. Satu lagi. Kat belakang pun sama. Okey. Kemudian enter. Macam tu. Jadi kita tak perlu nak tarik line banyak kali. Kita just copy sahaja. Okey. Bila dah dapat macam tu, sekarang kita nak buat garisan tepi ni. Pun kita boleh guna arahan copy sahaja. Pergi dekat copy. Garisan ni kita nak copy. Enter. Ni pergi ke hujung situ. Enter. Dah. Dah ni pun kita boleh copy juga. Ni. Enter. Pergi ke hujung situ. Enter. Yang ni pun sama, kita boleh copy. Dia banyak main copy. Copy and paste. Dah, enter. Siap. Okay, kita dah siap bentuk tangga. Okey, kat sini dia ada pula bulatan. Okay, bulatan dia macam bentuk apa? Dia berlubang di situ kan. Okey, bulatan tu. Yang ni macam mana nak buat bulatan ni? Okey, kita tengok ukuran daripada tepi ke pusat. Yang ni kita panggil dimensi yang mengukur kedudukan, iaitu saiz 35. Okey, yang ni 35 ni maksudnya kita dapat tentukan di mana pusat bulatan tersebut. Okey, 35 daripada tepi. Jadi kita tukar layer dulu kepada garisan binaan. Ambil line, klik dekat sini. Dia naik ke atas ni 30. Type 30 ke 35 tadi? 35. Okey, 35. Okey. Jadi naik ke atas, type 35, enter. Enter lagi sekali. Okey, dah. Maksudnya dia punya pusat bulatan tu di sini. Okey, sekarang kita dah ada pusat bulatan di tengah-tengah ni. Okey, sekarang kita tukar pula kepada objek. Tukar kepada objek. Kita nak buat bulatan tadi kan. Jadi kita sebenarnya kita tak boleh pakai circle ni. Kalau kita pilih circle ni, kalau kita lukis bulat dia macam tu. Bulat dia macam menegak macam tu saja. Dia tak boleh dalam bentuk macam 3D macam ni. Dia kan yang ni 2D. Okay, kalau untuk isometri dia kena 3 dimensi, dia kena bulat tu nampak macam baring kan. Ni dia macam bulat tu macam duduk berdiri tegak je. Jadi kita tak boleh guna arahan untuk circle. Circle tak boleh, so kita delete. Kita kena gunakan ellipse. Ni ellipse. Okay, ini adalah ellipse, tapi kita tak klik ellipse terus. Kita pergi dekat anak panah kecil tepi dia. Kita klik anak panah kecil, kita pilih axis N. Okay, kita pilih axis N. Kemudian di sini dekat command line ni dia akan keluar Art Center Isocircle. Jadi kita pilih Isocircle. Klik dekat Isocircle. Okay, dah klik dekat Isocircle, kita pilih dekat pusat yang kita dah tentukan tadi. Pusat bulatan, klik di situ. Okay, tarik. Kan dah cantik. Kita dapat
bulatan yang cantik lah. Sebenarnya yang ni kita boleh adjust dekat F5 tau. F5, kalau kita tekan F5 dia akan jadi macam tu. Yang ni bulatan untuk pandangan hadapan sebelah kanan. Yang ni pandangan hadapan sebelah kiri. Yang ni bulatan untuk bahagian atas. Okey, yang ni kita nak kan. Jadi kita pilih yang ini. Kemudian dia punya saiz tadi. Berapa ya saiz tadi? Tengok jap. 15. Okey, dia punya radius 15. Jadi type. Yang ni dah ada dah specific radius. Jadi kita terus type 15. Kalau pilih diameter kena type lah 30. Okey, sekarang dah 15, enter. Dah siap. Sekarang kita dah buat bulatan bahagian atas tu. Kemudian kita nak buat satu lagi bulatan di bawah. Kita pergi dekat, kita pilih dulu binaan, line. Okey, dia turun ke bawah, tekan F5. Okey, turun ke bawah sebanyak 10 meter. Okey, situ. Sini. Sini pusat bulatan baru. Okey, pilih balik objek. Lagi dekat ellipse, axis end, isocircle. Lagi dekat pusat yang kedua. Okey, kita tukar F5 supaya dia duduk ke atas. Macam tu. Okey, type 15, enter. Okey, kita dah dapat bentuk macam ni. Okey, kita dah dapat bentuk macam ni. Okey, kemudian bila dah dapat bentuk macam ni, kita trim. Okey, kita trim. Pergi dekat arahan trim, kita dah boleh buang apa yang betul lah. Okay, yang ni kita boleh buang. Yang ni boleh buang. Yang ni pun sama. Okey, hingga belah ni kita nak. Yang ni belakang ni tak mau. Okey, macam tu. Yang ni pun sama. Macam tu. Okey. Okey, yang tu kita dah buang. Okey, enter. Kemudian kita pilih objek, kita buat garisan yang tepi ni. Okey, garisan yang tepi. Kita pergi dekat line, klik dekat sini. Kemudian tukarlah F5. Okey, enter. Dan pilih lagi sebelah sini satu lagi. Nak copy pun boleh juga. Nak copy pun boleh. Nak type dulu pun boleh. Mana-mana yang senang lah. Okay, kemudian kita dah dapat bentuk macam tu. Kemudian tengok dekat kita punya lukisan. Ada satu lagi bulatan dekat bawah tu kan. Bulatan bawah sebab dia punya lubang dia ni sampai ke bahagian bawah. Sampai ke dasar kan. Jadi kita kena buat satu lagi bulatan di bawah. Okey, jadi kita pergi kepada binaan lagi sekali. Line, klik di hujung sana, kemudian turun ke bawah 10, ukuran dia 10. Yang ni dah sampai ke dasar 10. Kita buat lagi satu bulatan, tukar kepada objek. Okey, apa ni? Objek ya, objek. Okey, kemudian pergi dekat ellipse tadi, axis end, dan isocircle. Pilih yang ni. Betul-betul yang ni, jangan pergi pilih dekat quadrant pula. Pilih dekat ni, endpoint tu. Okey, kemudian tukarkan F5. Macam tu, type 15. Enter. Okey, kita dah dapat bulatan macam tu. Sekarang kita nak ring bahagian yang kita boleh buang. Okey, yang ni tak mau. Yang ni pun tak mau. Okey dah. Macam tu. Enter. Okey, kita tengok dalam gambar. Okey, kita dah dapat kan bulatan yang ni kita dah dapat. Kemudian kita nak buat sini garisan tengah. Okey, garisan tengah. Jadi kita pilih dekat objek. Bukan objek, dekat layer. Kita pilih center. Kemudian line, ambil daripada sini ke sini.
enter. Okey, kita dah ada garisan tengah. Yang ini garisan apa pula ni, kita boleh buang, delete. Okey, yang ni pun nak delete pun boleh. Dah. Kita dah ada bahagian yang pertama. Kemudian kita nak buat yang bahagian tepi sikit sini pula. Ni. Kita nak lukis hak ni pula. Yang ni dia ada semi bulatan kan. Dia ada yang ni garis lurus, ni tegak 20. Kemudian atas ni dia ada separuh bulatan. Diameter dia, yang ni radius dia 30, maksudnya diameter dia 60 lah. Hujung sini sampai hujung sini 60. Kemudian sini 30, tebal dia 15, tinggi dia 20. Okey. Jadi kita pilih objek. Kemudian pergi line, klik di sini. Naik ke atas, tukar F5. Okey, berapa tadi? 20, type 20, enter. Kemudian nak pergi ke sini, tukar F5. Ke sini tadi berapa dia punya diameter? 30, 60. Okey, 60, enter. Kemudian tukar lagi F5. Pergi ke sana, tebal dia tadi 15. Okey, 15, enter. Enter lagi sekali. Okey. Tuh, kan? Ni 15. Ni 15 sama ni hak ni. Dari hujung ni sampai hujung ni 60 tadi kan. Okey, yang ni 30, tinggi 20. Pergi balik dekat line. Kemudian klik kat sini. Yang ni tadi berapa? 30. 30, enter. Kemudian naik ke atas tadi, tebal dia 15, enter. Kemudian naik atas, tukar F5. Naik atas, 20, enter. Kemudian main sini balik 15, enter. Turun bawah, enter. Macam tu dah siap. Dan yang ni kita boleh sambung terus garisan, terus klik line. Yang ni dia tak mau pergi. Dia tak kena klik kat sini tapi dia tak mau pergi. Kenapa? Sebab kita dalam keadaan auto mode kan. Jadi kita matikan dulu ni auto mode ni. Kita boleh juga tekan F8. Kita klik kat situ. Dia dah mati dah. Lepas tu terus klik. Okey. Dah siap. Yang ni pun kita boleh copy main sini. Pergi dekat arahan copy. Klik. Kemudian enter. Ambil daripada hujung. Tarik ke hujung yang kita nak. Kemudian enter. Dah siap. Okey, sekarang kita nak buat ni pula. Dia punya separuh bulatan kan. Okey, separuh bulatan yang ini. Kita pilih objek. Kemudian sebelum tu kita kena buat ni dulu garisan binaan. Kita pilih dulu binaan. Okey. Kemudian line. Kita nak tentukan dulu pusat bulatan tadi. Daripada sini ke sini dia punya ukuran tadi 30. Sebab radius dia 30. Kita type 30, enter. Okey. Dah dapat macam ni, kita tukar kepada objek balik. Kemudian pergi dekat ni, delete, axis end. Kemudian isocircle. Pergi dekat ni, pusat dia. Tarik. Ni kita tak mahu untuk macam ni kan. Yang ni pandangan hadapan kan. Kita nak atas, kita tukar F5. Okey dah. Bukan. Itu atas, kita bukan nak atas. Kita nak pandangan hadapan belah kiri. Pandangan depan belah kiri. Kita dapat macam ni. Dia punya tadi ukuran berapa? 30. Radius 30. Ni dah specify radius of isocircle. Maksudnya kita dah ada radius 30 tadi. Kita terus type 30. Kalau nak klik diameter, maksudnya klik diameter type 60 lah kalau diameter. Okay, sekarang radius dia 30. Dia tulis saja 30. Enter. Dah dapat. Okey. Dah dapat macam ni, kita terus trim supaya tak sabut. Nanti kita pening kalau sabut banyak-banyak garisan. Okey, trim, buang mana yang betul. Dah buang nanti barulah kita boleh copy. Okey, dah buang hak ni. Sekarang kita boleh enter dulu. Lepas tu kita copy saja. Supaya nak buat satu lagi bulatan kat sebelah yang belakang ni kan. Kita tak payah lukis dah. Elite tu kita copy sahaja. Copy. Klik, kemudian enter. Ambil yang daripada hujung, tarik ke hujung. Enter, dah siap. Okey. Dan kita dah ada yang ni. Kemudian yang ni sebenarnya
belum siap lagi ni sebab dia tak betul-betul lurus. Nah, sebenarnya di sini ada satu lagi garis lurus macam ni. Ini sebenarnya garisan diluruskan, yang ni tak cantik kan? Tak cantik. Jadi kita kena pilih objek lagi sekali, line. Line. Kemudian cari ni quadrant. Okay, quadrant pertama dengan quadrant yang ke bulatan yang kedua. Klik. Okey, kemudian enter. Dah dapat macam ni, kita boleh trim, buang hak ni. Kita tak mahu. Okey, dah siap, enter. Okey, sekarang kita dah dapat bentuk bongkar. Okey, tapi ada lagi yang belum siap. Okey, yang ni. Ada tingkap pula kat tepi dia ni kan? Ada tingkap pula dah kat sini. Okey, tingkap ni saiz dia 30-30. Dia punya tengah-tengah tingkap ni betul-betul selari dengan garisan yang ini. Okey, kemudian yang ni pula tengah-tengah ni selari dengan had garisan 20. Kan? Okey, jadi kita dah pergi kepada, kita ambil binaan dahulu. Garisan binaan, line, kemudian okey. Kemudian kita ni dia selari dengan garisan tadi kan? Okey, kemudian kita pergi ke situ. Okey, kemudian pergi ke sini pula. Berapa tadi? Ke sini dia punya tu 15. Okey, 15. 15. Enter. Okay, kemudian yang atas pun klik lagi satu. Naik atas pun 15. Enter. Okey. Okey, 15. Sekarang kita klik, kita tukar kepada tukar kepada objek. Pilih line. Dari sini sampai ke sini kita pilih saiz 30. Enter. Okey, kemudian yang putih ni kita nak buat naik atas, jadi kita guna arahan move. Move, delete garisan putih tu, enter. Ambil daripada tengah naik ke hak ujung tengah tu, enter. Dah, dia duduk kat situ. Okey, duduk kat situ dah kan. Kemudian yang ini pula kita nak dapatkan garisan dia. Okey, sekejap. Yang ni kita padam dulu. Delete. Okey, matikan dulu arahan dia. Okey, yang ni delete dulu. Okey, kita pergi balik dekat objek. Kita ambil line daripada sini turun ke bawah sebanyak 30. Enter. Okey, kemudian yang ni pun kita nak movekan dia juga. Move, enter. Ambil daripada sini pergi ke hujung situ. Okey, daripada sini pun kita nak copy terus. Tak payah lukis pilih line dah, ambil copy, klik hak ni, enter, hujung ke hujung. Dah dapat. Kemudian hak ni pun sama, kita copy saja. Garisan hak atas ni, enter, pilih hujung tu sampai hujung tu. Dah siap. Kita dah dapat garisan macam pintu ni. Okey, pintu. Kemudian dia ada satu lagi line kat dalam ni, kita pilih lagi objek. Garisan sini, kemudian dia naik ke sini kan, dia naik ke sini 15 sebab tebal dia ni, tebal ni kan 15, jadi naik ke sini 15, type 15, enter. Dapat macam tu, kemudian naik ke atas, terus straight ke atas, klik, kemudian enter, dah dapat. Okey, dia dah dapat macam ni. Okey, kita dah dapat bentuk pintu. Sekejap tengok. Ada satu lagi garisan. Garisan satu lagi. Line satu lagi. Dah hak ni. Line. Dan ke situ. Okey, enter. Dah. Okey, sekarang kita nak buat garisan tengah. Okey, garisan tengah kat sini kita tak buat lagi.
Kita pilih dekat layer, ambil center, line, okay, daripada sini straight ke atas tu kan, straight ke atas tu kita boleh lebihkan sikit. Okay, klik je. Kita dapat garisan tengah, bulatan. Satu lagi yang belah sini pun kita nak buat jugalah. Garisan dia ni, kita lebihkan sikit. Okay, dah siap. Kemudian garisan merah ni kita tak mahu nampak kan, garisan binaan ni kita tak mahu bagi nampak. Jadi kita boleh pergi dekat layer, properties. Kemudian kita binaan kita nampak tak ada lampu ni. Kita boleh tutup lampu ni. Kita tutup lampu tu. Garisan merah tu dah hilang. Maksudnya garisan binaan yang kita dah buat tadi automatik tak ada dah. Sebenarnya ada tapi kita dah tertutup. Kita tutup, jadi yang kita nampak cuma bahagian ini saja. Okey, sekarang kita dah siap sebenarnya. Kita punya bongkah kita dah siap. Okey, sekarang kita nak buat dimensi saja. Okey, untuk dimensi kita pilih dimension. Mana dimension dekat annotation ni? Okey, ni kan ada tempat dimensi ni. Klik anak panah kecil. Kita tak boleh pilih yang linear ni tau, sebab linear ni untuk lukisan dua dimensi. Kalau untuk isometri kita kena pilih align. Okey, align. Pilih align. Okey, kita klik dulu ukuran. Betul. Silap sekejap. Sekarang kita tukar dulu. Tadi kan center, tukar kepada arahan dimensi. Tukar kepada dimensi. Lepas tu baru kita boleh klik tadi align tadi. Okey, kemudian klik di sini dan di sini. Okey, kita dapat macam tu 70. Okey, 70. Tapi nampak tak cantik. Kenapa dia tak selari kan? Dia tak selari dengan garisan ni, garisan isometri. Dia tak selari, tak apa. Kita buat dulu, nanti kita adjust kemudian. Okay, kita buat dulu semua hak lain-lain ni. Kita buat dulu siap-siap. Macam tu. Ambil lagi. Yang ni pun ada align. Yang ni ke sini. Okay, buat dulu habis. Sekejap lagi kita adjust lain. Okey, kemudian apa lagi? Ni kat sini. Kemudian ni dari sini ke pusat ni, pusat dia. Okey. Sini ke sini. Macam serabut dah kan, nampak macam serabut dah. Tak apa, kita buat dulu bagi siap. Kita buat dulu. Okey, dah dapat macam tu. Kemudian apa lagi? Ada lagi tak? Kita dah siap kan? Okey. Kemudian bila dah dapat macam ni, kita nak bagi dia selari dengan kita punya garisan ataupun paksi isometri kan. Jadi kita pergi dekat dekat dimension, kita pilih oblique. Kemudian contohnya kita nak selarikan garisan ni dengan yang ini dan yang ini juga. Dia straight tu kan. Lepas tu kita enter. Kemudian nak selarikan dengan garisan ini. Dah. Tiga-tiga garisan tadi dah jadi selari dengan garisan dengan paksi isometri. Sekarang hak ni pula, garisan ni pula. Kita pergi balik dekat dimension, pilih oblique, kita klik garisan hak ni. Lepas tu mana lagi sama dengan dia? Hak ni kan, hak ni. Okey, dua tu je. Lepas tu enter. Lepas tu klik garisan ni dan garisan silap. Sekejap, undur balik. Okey, pergi balik dekat dimension, oblique dan klik hak ni, enter, kemudian ni dan tu. Okey, jadi. Okey. Kemudian hak tadi pergi balik dimension, oblique, 1, 2, 3, enter. Selarikan dengan garisan ni dan ni. Okey dah. Dah hak ni pula. Hak yang straight ni. Pergi balik dimension, oblique.
ni, enter, selarikan dengan garisan ni dan ni. Okey. Kemudian okey, yang ni macam tak selari saja. Kita tengok. Yang ni kita delete dulu. Delete. Kemudian kita pilih lagi dimension oblique. Ni, ni, enter. Kemudian dimension oblique, enter. Okey, ada lagi. Ini oblique, enter. Okey. Yang ini pun tak selari juga. Tadi kita kita buang dulu. Ni nampak macam sengit. Ini kita delete. Okey, kita masukkan balik tadi. Align daripada sini ke sini. Okey. Dan satu lagi tadi mana yang kita delete? Ni daripada pusat ni kan. Kita pergi balik dekat align. Kemudian pusat ke sini. Okey. Kemudian kita pergi balik dekat dimension oblique. Klik ni satu, klik yang ni satu. Enter. Pusat ni dengan okey. Dah cantik dah. Sekarang kita dah dapat bentuk bongkah isometri dengan dia punya dimensi lah. Okey. Sekarang kita dah dapat semua dimensi untuk yang garis lurus. Kemudian kita nak dapatkan pula dimensi untuk bulatan. Bulatan untuk radius. Okey, untuk radius macam mana kita nak cari nak masukkan dimensi untuk bulatan? Jadi kita kena pergi dekat annotation. Ni kita pergi dekat ni annotate. Pergi dekat annotate, pergi dekat multi leader. Sebelum tu pergi dulu dekat standard ni. Standard, kita setting dulu, manage dulu multi leader style. Okey, pergi dekat modify. Okey, pergi kat leader format. Okey, ni straight. Straight ni maksudnya kita punya garisan ni, garisan anak panah ni straight lah. Straight. Dia ada straight, spline dan non. Non ni tiada hilang terus. Kalau spline ni dia macam melengkung lah. Jadi kita tak mau spline, kita nak straight. Kemudian line type, kita pilih by layer, line weight pun by layer. Kemudian simbol, close fill, size, kita ambil 2.5 kan. 2.5. Kemudian break size ni kita ambil 2. Kemudian pergi kat leader structure pula. Ni 2 ni tak perlu ubah. Set landing distance ni kita tukar kepada 3. Set landing distance kepada 3 automatic include ni. Okey. Okey, kalau kita tak buat hak tu dia jadi straight. Nampak tak dia punya garisan tu straight. Kalau hak ni dia jadi macam bentuk dia kona-kona macam tu kan. Okey. Kemudian pergi pada content pula, enter. Yang ni pakai standard lah, kita dah setting tadi dekat area. Kemudian keep horizontal. Kita pilih keep horizontal. Text color kita pilih warna biru. Blue supaya sama dengan hak ni, sama dengan dimensi yang garisan lurus tadi. Kemudian tinggi 3 dah setting dah. Okey, horizontal attachment. Okey, untuk hak ni left attachment kita pilih middle of top line. Maksudnya jadi punya huruf ataupun teks ni berada di tengah-tengah garisan.
dimensi. Kalau kita pilih top, maksudnya garisan tu duduk di atas. Kalau kita pilih bottom, garisan duduk di bawah. Jadi kita nak yang standard, kita ambil yang middle lah, tengah-tengah. Yang ni pun sama, kita pilih middle. Okay, landing gap ni kita bagi jauh sikit sebab nak jauhkan sikit teks dengan garisan anak panah tu, jadi kita buat 2. Okay, 2. Okay, nampak dah jauh kan? Dia dah jauh. Okay, kemudian dah dapat macam ni, kita okeykan saja. Kemudian set current dah, kemudian close. Okay, kemudian kita pergi kepada multi leader. Klik multi leader, kita nak cari ni di sini. Okay. Yang ni dia kita sebab kita setting yang ni pun boleh buat macam ni boleh. Okay, kita klik terus. Okay, kemudian kita type. Yang ni berapa tadi ukuran dia? Radius 30. Type je R30. Dah dapat. Macam tu. Yang ni pun satu lagi. Klik balik dekat multi leader. Pilihlah kat sini pun. Lepas tu ataupun sekejap ya. Ini tak mau. Delete balik. Kita nak ambil daripada pusat kan. Kita ambil balik multi leader ni. Kita ambil klik daripada pusat. Kita pergi kepada quadrant ni. Okay. Kita balik pula. Tak mau. Delete balik. Ambil dalam multi leader. Kat quadrant. Pergi dekat pusat. Macam tu baru betul. Okay. Kita nak yang ni art dia 15. Art 15. Okey, dah siap. Okay, jadi inilah bentuk kita punya bongkah bagi lukisan isometri. Okey, setakat itu sahaja untuk pembelajaran kali ini. Okey.